Targhib artinya dimotivasikan dia dengan ganjaran. Anak kita yang malas untuk solat, kita beritahu, nak, kalau kamu solat, maka abah akan gantikan beg sekolah kamu dengan beg yang baru. Maka anak kita pun rajinlah solat. Kerana apa? Ada ganjaran. Dan hal inilah juga yang berlaku. Allah Azza wa Jalla ketika mana memujuk kita supaya beriman, beramal soleh, ujungnya jatuhnya apa dia? Masuk syurga. Bila masuk syurga penuh dengan nikmat, kebaikan. Artinya termotivasi kita jadi baik kerana di sana adanya ganjaran. Ketiga, ada masa manusia semua kita ni insya-Allah juga jadi baik bukan kerana datang kuliah, tidak kerana kita dimotivasikan dengan ganjaran, tetapi kerana kita diancam. Kita diancam. Kita diugut. Dalam realiti kehidupan pun sama. Suami mengugut isteri, wahai isteriku, jika sekiranya kamu tidak taat kepada aku dalam perkara kebaikan, aku tidak akan berikan nafkah kepada kamu. Maka akhir sekali isteri taat kepada suami. Kenapa? Diancam. Uslub seperti ini namanya at-tarhib. At-tarhib. Anak kita yang malas pergi sekolah, kita ancam. Kalau malas pergi sekolah, senang ceritanya langsung berhenti, kemudian abah akan hantar kamu di pondok di Indonesia, tak balik kecuali selepas 4 tahun. Wah, langsung dia rajin pergi sekolah. Kenapa? Diancam. Uslub seperti ini juga sememangnya ada dalam Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla yang mengetahui manusia ini kadang-kadang taklud untuk dididik, suruh datang ke surau dan masjid bersimpuh dengan kuliah, tak datang. Kalau datang pun tidur masa kuliah. Bukan kat sinilah ya. Ada masa manusia kadang-kadang taklud untuk dididik jadi baik dengan ganjaran. Maka di sana kadang-kadang manusia ada jadi baik apabila diugut dengan ancaman. Malam tadi Ustaz adalah ketika mana membaca Al-Quranul Karim, ada surah Al-Hajj, bertemu dengan satu ayat yang agak kuat ancaman daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Ustaz berfikir, yang ni insya-Allah cuba Ustaz nak kongsi untuk kuliah subuh di surah Nurul Muttaqin. Baru masuk tajuk. Tadi muqaddimah, intro. Hadirin sekalian, kalau kita rujuk surah Al-Hajj ayat 19, 20 dan 21 serta 22, Masya Allah, ancaman yang sangat keras daripada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Hajj ayat 19 sehingga 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
yang bermaksud hadani khasman ikhtasam, inilah dua manusia yang bertelingkah tentang Tuhannya. Fi rabbihim, pada Tuhan mereka. Falladzina kafaru, maka orang-orang yang kafir, qutti'as lahum thiyabun min nar, akan dipakai kepada mereka pakaian daripada api neraka yang dipotong-potongkan api itu. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, tidak cukup dengan itu, dicurah air panas ke atas kepala mereka. Yusharu ma fi butunihim wal julud, disula api neraka, air panas dijolok masuk ke dalam perut mereka, wal julud, dan disirat-sirat berada di celah-celah kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka itu dipakainya maqami'u min hadid, pakaian-pakaian yang dibuat daripada besi yang mendidih panas. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, setiap kali mereka berusaha untuk keluar daripada api neraka, u'idu fiha, mereka disantap, masuk, campak semula ke dalam lebih tengah daripada api neraka. Wa dzuqu 'adzabal hariq, dan malaikat berkata kepada mereka, nah, sila rasakan azab yang sangat pedih lagi panas. Hadirin sekalian, ayat ini kalaulah kita tak terasa juga bila baca, tak naik bulu roma, tak rasa gementar, hati tak dijentik dengan rasa seriau dan takut, maka maaf, kita pada masa itu betul-betul dikatakan orang yang mati rasa. Orang yang mati rasa. Mati rasa ni bahaya tau. Jauh lebih bahaya pada mati pucuk. Nak faham tu? Contoh, lidah. Bila mati rasa, Masya Allah, orang makan garam rasa masin, dia tak rasa masin. Orang lain makan lada rasa pedas, dia tak rasa pedas. Orang lain makan gula rasa manis, dia tak rasa manis. Ini namanya mati rasa. Apabila kita mulai mati rasa dengan agama, maka pada masa itu kita akan buat apa yang kita rasa kita nak buat. Ibarat kata naik kereta, sedang curam ke bawah, tekan brek, tiba-tiba brek tak makan. Pada masa itu kutip sajalah kemusnahan yang ada di hujung jalan. Maka marilah kita cuba hayati bagaimana Allah Azza wa Jalla secara keras memberikan ancaman kepada kita. Falladzina kafaru, mereka yang kafir. Di sini boleh jadi kita berkata, Dr. Azhar, alhamdulillah saya tak kafir. Saya ni Islam wala ada, ahli sunnah wal jamaah. Maka ayat ini bukan disasarkan kepada saya, kepada orang Cina yang beragama Buddha dan Kristian. Disasarkan kepada orang India yang beragama Hindu. Hadirin, ingat ya, kafir ini adalah sifat dan perangai. Itu yang kita kena faham terlebih dahulu. Sifat dan perangai namanya kafir. Sebagaimana malas, rajin, itu namanya perangai. Dan perangai ini boleh jadi ada pada orang lain, boleh jadi ada pada kita. Nak tahu apakah bentuk perangai orang kafir? Lihatlah kepada bahasa Arab itu sendiri. Kafara, kafir diambil daripada word roots. Kata dasarnya kafara.
Kafara bermakna satara. Kafara makna asalnya lah tutup. Satara bermakna ghatta, tudung. Jadi kafir, tutup, tudung, hal yang sama. Dari segi grammar disebut kafara yakfuru kufran wa huwa kafir wa dzaka makfur ay bi ma'na satara yasturu satran wa huwa sati wa dzaka mastur ay bi ma'na ghatta yughatti ghita'an fa huwa ghita'. Hello. Ni fahamlah ke kan bahasa Arab? Nah. Tutup, timbus itu disebut orang yang kerja menutup dan menimbus, itu disebut orang kafir. Dari segi bahasanya. Kita korban minggu lepas. Okey, sembelih lembu. Nah, ini dia perut lembu. Semua tak ada orang nak urus. Jomlah kita gali lubang, kita timbus. Bahasa Arab, orang yang bekerja menggali lubang, menimbus disebut orang kafir. Sebab kerjanya menutup dan menudung. Sebab itulah tuan-tuan, kalau anda pergi ke negara Arab, pergi ke hujung-hujung kampung yang banyak kerja tanam pokok anggur, pokok tin, zaitun, kita tanya, ayah kamu kerja apa? Dia kata, ayah saya kafir. Dia kata, tuan-tuan jangan mudah orang terkejut tahu. Ya Allah, ayah kamu kafir. Tak, itu min haitsul lughah, dari segi bahasanya. Kafir maknanya ayah dia bekerja sebagai penanam anggur yang menutup benih anggur, kemudian bekerja sebagai pekebun di kebun anggur. Nah, maka di situ kita olah dari segi pembikinan kepada hukum syarak. Maksudnya apa dia? Orang kafir ialah orang yang tudung. Orang kafir ialah orang yang tutup. Orang kafir ialah orang yang mendap. Apa yang dia tutup, apa yang ditudung? Nikmat Allah Azza wa Jalla. Nikmat Allah Azza wa Jalla yang dia tutup, yang dia tudung, yang dia engkarkan, yang dia tak peduli, yang dia letak di hujung-hujung telinga, di hujung-hujung mata. Maka itu disebut kafir. Tunggu lagi, kafir ini dibahas oleh ulama. Ada kafir akidah, ada kafir nikmat yang disebut sebagai kufur nikmat. Biarkan, itu pembahagian yang berikutnya. Pokoknya itulah dia yang dikenali sebagai personality kafir. Contoh spontan ya. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita tubuh yang sihat. Peluang untuk datang ke suara masjid pun boleh datang. Wa imma subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kenderaan pun ada, masa pun lapang, tubuh pun sihat. Tiba-tiba ke surau tak datang, ke masjid tak datang, kemudahan ada. Nak kata apa kalau tidak orang ini orang kafir? Kafir akidah ke? Tak. Kafir akidah itu yang membatalkan syahadah, yang disebut menyembah berhala dan sebagainya. Tapi ini kafir dengan maksud kufur apa? Kufur nikmat. Nah, kufur nikmat. Masya Allah. Okey, kita makan, ambil banyak makanan, tu dia menggunung atas pinggan, tapi makan sejemput saja, selebihnya kita buangkan begitu saja. Maaf cakap, ini sebut orang kafir ni. Orang kufur. Kufur akidah macam sembah berhala di batu kif ke? Tak. Tetapi disebut kufur nikmat. Oh, Dr. Azhar, saya belajar bab akidah, kufur nikmat tu lebih rendah daripada kufur akidah. Ya, betul. Tapi bukan bermakna kita ada pilihan di situ. Oh, ni kufur akidah mewajibkan kita kekal dalam neraka. Ini kufur nikmat tak mewajibkan kita kekal dalam neraka, cuma mewajibkan kita masuk neraka. Orang engan ni sebab hujung jatuhnya keluar juga. Amboi. Kok celah mana fikiran tu? Jadi kita kena alert bila sebut
Falladzina kafaru, mereka yang kafir. Jangan silau kepada orang sangat. Kita kena tengok apakah kita juga adalah di kalangan manusia yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, sebab itu juga diklasifikasikan sebagai warga yang kafir dengan maksud kufur nikmat. Jadi kita tak nak kita tergelincir dan kita diazabkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hal ini. Maka Allah kata, mana-mana mereka yang kufur, qutti'as lahum thiyabun min nar, dipotong untuk mereka pakaian yang dibuat daripada api neraka. Masya Allah. Kita pergi ke kedai jahit. Okey, Ali, saya nak jahit jubah. Okey, nah, ini dia 5 meter kain. Sila potong ya elok-elok. Maka dia pun mulalah krek, gunting kanan, gunting kiri. Kemudian cantumkan, akhir sekali jadilah jubah. Faham? Faham tu. Itu namanya qutti'as. Dipotongnya pakaian daripada kain. Sekarang tuan-puan fahamkan keadaan api neraka. Api neraka itu diibaratkan kain. Kain itu daripada api neraka. Panas api neraka, pedih api neraka. Allah kata, wahai malaikat, nah, sila ambil sejumlah kain yang dibuat daripada api neraka, tolong potong sikit. Potong jadi lengan, potong jadi collar, potong jadi dada, potong jadi sampai pinggang. Kemudian sila kalungkan, sila pakai kepada hamba aku yang kafir. Wa imma kafir itu kafir akidah ke, wa imma kafir itu kufur nikmat ke, kok situlah hujung jatuhnya. Maka pada masa itu, nak tak nak kita dipaksa. Na'udzubillahi min zalik, seseorang itu dipaksa pakai pakaian daripada api neraka yang dipotong. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi min zalik. Kita ni jangan kata apa, kok baju kita busuk pun kita tak selera pakai dah. Jubah kita ke, baju Melayu ke, yang dibuat daripada benang, yang dibuat daripada kapas, tahu-tahu rasa busuknya baju ni, tak pakai dah. Sebab apa? Geli-geleman. Sebab apa? Tak selesa bersentuh dengan badan. Sekarang tuan-puan bayangkan, na'udzubillahi min zalik, baju kemeja yang kita nak pakai itu bukannya busuk, tapi design patternnya api neraka. Sarung tangan kanan, sarung tangan kiri, masuk dalam dibungkus, zip elok-elok, butang elok-elok. Setara mana nak panas, setara mana nak menggelegak, setara mana nak melecur kulit, setara mana nak meraung. Pandai-pandai tuan-puan, serahkan kepada imaginasi masing-masing, tapi itulah realiti yang berlaku. Ayat ini sangat bersifat muhkamat. Jelas. Tak perlu syarah panjang. Biarpun kalau tuan-puan rujuk kepada kitab Tafsir fi Zilalil Quran, Asy-Syahid Said Qutb, Masya Allah, dengan menggunakan kaedah taswirul fanni, mengolahkan ayat ini dengan kekuatan imajinasi yang sangat tinggi. Tapi tak apalah, untuk pagi ni tuan-puan, kita boleh faham dengan kekuatan imajinasi kita. Bayangkan kalau muslimat di belakang sana, puan-puan terlekung, puan-puan na'udzubillah daripada api. Kita yang lelaki ni, baju Melayu kita, jubah kita daripada api. Gelepar Tuhan punya tahu, pedih Tuhan punya tahu, melecur badan Tuhan punya tahu. Itu yang berlaku. Kemudian tak cukup dengan itu, pastinya ahli kufsi yang kufur ni meraung, wahai Allah,
kenapalah kamu beri kepada aku pakaian daripada api neraka ni? Makin panaslah, sebab api neraka sekarang ni sudah melekat betul-betul dengan kulit ni. Wahai Allah, tolonglah, carilah mana-mana air yang sejuk, tolong simbah kat badan aku ni, kalau counter balik supaya panas, tak panas jadinya. Allah Azza wa Jalla mustajabkan doa kita. Permintaan kita minta supaya dia hadirkan air sejuk yang dingin, nak cover panas, mendidih, melekat dan melekit pada badan. Di api neraka yang dibuat daripada, di pakaian dibuat daripada qut'as, daripada api neraka. Allah kata, ya, aku mustajabkan doa kau. Bila bunyi dimustajabkan doa, tarik nafas lega. Oh, alhamdulillah, doa aku dimustajabkan oleh Allah. Sekejap lagi sejuk semula dalam badan. Tiba-tiba apa yang berlaku? Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dicurah, disimbah ke atas kepala mereka daripada api, daripada air yang mendidih panas. Astaghfirullahalazim. Pertama sekali Allah guna perkataan yusabbu. Yusabbu ni tuan-puan, tak tahulah zaman sekarang ni tuan-puan pernah nampak tak? Zaman-zaman dulu, lembu ke, kerbau ke, kalau tiba masa nak buat korban, ada masa kita pergi makan kenyang-kenyang lembu tu. Okey. Dan ada masa sampai ke pekak lembu tu dimandikan. Macam mana cara mandi lembu? Lembu kan keras. Keras kan? Ambil sebelum dia air, simbah kat lembu. Ambil sebelum dia air, simbah kat lembu. Kenapa tu? Padan dengan lembu je tu. Dengan kulitnya yang keras. Dengan tak erti bahasanya. Dengan agresifnya. Tak ada lah pun ambil shower. Itu mandi orang. Padan dengan mandi lembu tu dia ambil sebedi air, bau simbah. Ambil sebedi air, bau simbah. Maka simbah secara keras itu disebut yusabbu. Allah Azza wa Jalla arahkan malaikat, wahai malaikat, sila ambil air panas yang dipanaskan daripada sumber api neraka jahim. Bawa datang kepada hamba aku ni, yang konon-kononnya nak minta supaya disimbah kepadanya air yang dingin. Nak cover ni sebab apa? Dibungkus badan mereka dengan pakaian daripada api neraka. Bawa sini. Maka malaikat pun bawa air panas yang dijeram pada api neraka jahim. Kemudian yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dicurah dengan secara kerasnya, secara kasarnya, sebagaimana simbah seekor lembu tadi, mandikan lembu, bermula daripada atas kepala turun sampai ke kaki. Ustaz, tadi kata Allah mustajabkan doa. Ya, Allah mustajabkan doa. Tapi si ahli neraka tadi minta supaya bawa air sejuk. Tapi kenapa bawa air panas? Ini namanya torture. Ini namanya torture daripada pihak Allah Azza wa Jalla. Nak kata torture, nak kata pelik, katalah. Jadi, torture macam mana ya? Contoh begini, katakanlah kita nasihat anak kita yang sedang panjat pokok rambutan. Kita kata, nak, turunlah nak, nanti jatuh. Tak jatuh pun. Jatuh, turun. Tak jatuh pun. Duduk 2-3 minit, berdebok jatuh. Jatuh. Patah kaki. Si ayah kata, okey, nah, sekarang tak apa, abah angkat tangan, abah buat angkat naik sekali lagi. Itu makin jatuh tu. Itu namanya apa dia? Itu namanya torture.
Itu namanya perli. Oh jatuh Oh dah patah kaki. Tak apa. Okey, bangun sekali lagi. Abang angkat sekali lagi. Kita naik ke kedah yang lebih tinggi lagi. Itu namanya apa? Itu namanya torture. Itu namanya perli. Supaya apa? Body pun sakit, hati pun sakit. Tu dia. Body sakit, tu dia sebab patah kaki. Hati sakit sebab apa? Sebab diperli oleh ayah. Ya Allah, bukan kata nak hantar aku ke hospital. Makin diangkat, nak angkat lagi naik ke julai yang lebih tinggi. Demikian juga Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akhirat kelak double. Supaya fizikal kita, na'udzubillah, bukan kita lah, orang lain masuk neraka tu. Supaya fizikal ahli yang masuk neraka pun sakit. Kenapa? Panasnya badan melekat pakaian dengan api. Supaya apa? Supaya air panas, kemudian hati pun sakit. Kenapa hati sakit? Diperli oleh Allah. Ditorture oleh Allah. Oh, kamu merau ya? Ya. Nak minta air dingin ya? Ya. Nak minta air sejuk ya? Ya. Sebab panas sangat badan ya? Ya. Okey, tak apa. Malaikat bak sini air sejuk ni. Bak sini air dingin. Kesian ke dia. Curah tu ya Allah menggelegak pula kepala otaknya. Sebab apa kena air panas? Hadirin sekalian. Habis-habisan. Habis-habisan. Sebab itulah Allah dalam Asmaul Husna yang kita belajar benar. Allah itu sifatnya apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu. Ada orang dalam gelap ni. Ramai pula kat sana. Tuan-puan nampak selongguk kat sana ya. Sebab perasan. Jadi hadirin sekalian, Allah itu bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang, pengasih, penyayang, pengasih, penyayang, pengasih. Tapi ingat, dalam banyak-banyak sifat Allah Azza wa Jalla juga namanya Al-Muntaqim. Al-Muntaqim. Apa itu Al-Muntaqim? Bahasa mudah Al-Muntaqim maknanya pendendam. Pendendam. Masya Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang buat baik dibalas baik, kemuncak namanya syurga. Tapi awas, sesiapa yang buat jahat, aku ini pendendam. Kemuncak, aku akan balas dia yang paling keras, namanya neraka. Nah, tu dia. Sekarang Allah menyinga ni. Allah tunjuk singanya. Allah tunjuk garangnya. Allah tunjuk intiqam, balas dendam Allah Azza wa Jalla. Amboi wahai manusia, aku kata halal, kamu kata haram. Aku kata haram, kamu kata halal. Aku suruh buat, kamu tak buat. Aku kata jangan buat, itu yang kamu buat. Kamu telah menyakitkan hati aku semasa di dunia. Maaf ya, Ustaz guna bahasa macam tu sekejap, biar mudah faham. Tapi tak apa. Di dunia, kamu sakitkan hati aku, ingat, aku ni maha pendendam. Akhirat kelak, body kamu pun aku akan sakitkan, hati kamu pun aku akan sakitkan. Maka lahirlah apa dia? Tu dia, disediakan baju daripada api neraka, kemudian diperli, sampai ke tahap yang ada sekarang. Macam mana ni? Itu sebab kadang-kadang hadirin sekalian, kita ni untuk jadi baik. Maaf ya Ustaz sebut, kita ni untuk jadi baik, tak perlu baca sampai ke pekat 30 juzuk Quran pun. Memadai kadang-kadang dengan 2-3 ayat Quran, kita baca, kita tadabbur, kita hayati, kita perhalusi, kita muhasabah diri, insya-Allah kita akan jadi baik. Umar Al-Khattab hanya boleh peluk Islam dengan 8 ayat surah Taha. Padahal Umar Al-Khattab ini keras orangnya. Kufur.
menyembah berhala, paling tegar penentangannya kepada Nabi. Pernah seketika Omar, tu dia cabut pedang, sengaja heret di tengah-tengah padang pasir. Dengar penduduk di Mekah bertanya-tanya, kenapa ni Omar ni heret pedang di tengah-tengah kat Mekah ni? Bangga Omar, aku sedang mencari Muhammad untuk aku bunuh dengan pedang ini. Tengok, pejal hatinya. Tetapi Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati al-'ula. Dengan 8 ayat surah Taha, cair hati, langsung convert kembali kepada Islam. Kenapa? Tadabbur. Kenapa? Menghayati. Kenapa? Faham makna. Contoh kita, Masya Allah, baru je tengok, ya Allah, baru ayat 19 ni. Tapi dah seriau belum. Fikir, ya Allah, kalau ayat ini kena pada aku, na'udzubillah, menghapuskan seluruh nikmat dunia yang kita kecapi. Menghapuskan seluruh nikmat dunia yang kita kecapi. Apabila na'udzubillah kita dipaksa berhadapan dengan situasi ini, kufur nikmat yang ada pada kita terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu ialah ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yusharu bihi, disola. Perkataan disola ni berat kan? Cuba bayangkan situasi seseorang itu ditelentangkan badan ataupun ditiarapkan badan, diikat kaki dan kanan, dibentangkan, ambil tombak, kemudian disola masuk ke lubang punggung. Ngeri keadaan itu. Maka hal yang sama Allah kata, tak cukup aku design pakaian daripada api neraka, kalung kat badan dia. Tak cukup dengan aku ambil daripada air panas mendidih, curah atas kepala. Pada masa itu, cair kepala, keluar darah, mengalir sampai ke satu badan, pecah kulit badan, berngelupas kulit badan. Tak cukup dengan itu, Allah kata, aku ambil lagi api neraka, tapi kali ini bukan dalam bentuk qutti'as, bukan dalam bentuk helaian pakaian, tetapi api neraka itu sendiri membentuk satu tombak. Tombak dibuat daripada apa? Oh, tombak di dunia dibuat daripada kayu, batangnya. Kemudian hujung tu dibuat daripada besi. Itulah paling gagah, paling kukuh tombak atas muka bumi. Sekarang bayangkan tombak dalam neraka ada ke tidak? Ada. Batang daripada kayu ke? Tidak. Daripada api neraka. Hujung hak besi tu, 3 penjuru tu daripada besi ke? Tak. Keras daripada api neraka juga. Masya Allah. Jadi bayangkan bagaimana tombak itu batangnya daripada api neraka, kemudian yang tajam pun keras daripada api neraka. Apa dibuat? Yushar, disola. Sesuka Allah nak sola kat mana? Masuk lubang punggung, masuklah. Dijolok ke perut, terburai, joloklah. Itu sebab Ustaz kata, hanya manusia yang mati rasa saja tak boleh nak absorb cerita ini. So bayangkan adegan seseorang itu yang sebelumnya panas. Kenapa? Kulit melekat dengan api neraka pakaiannya. Kemudian panas kan disimbah dengan air panas, diikat, disola dengan besi neraka, dengan kayu neraka, masuk ke perut. Yushar ma fi butunihim, masuk dalam perut, wal julud, dan berselerak masuk ke dalam setiap kulit. Apa dia? Al-julud, disiang-siangkan kulit tersebut. Okey, belilah kita ikan patin.
Bila kita ikan tilapia, bawa balik ke rumah, pisau, sirat. Nak masukkan kunyit dengan garam tu. Senang nak goreng. Allah kata hal yang sama aku buat. Perut kamu aku sola. Bunga kamu aku sola. Kulit kamu tu aku siangkan. Takut kan? Jadi kalau takut, kita beri setakat ni lah. Ayat yang ke-21 dan 22. Wah, itu lagi ngeri tu. Ayat 21, ayat 22. Ustaz tak akan syarah. Ustaz jadikan ini sebagai assignment. Balik ke rumah, ambil Quran, buka, baca, tadabbur, hayatilah sendiri. Sepada itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan manja sangat kuliah ni kan. Beri 2-3 kunci, selebihnya buka sendirilah. Untuk berikan manfaat kepada kita semua. Ala kulli hal, hadirin sekalian. Ya, na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah benar. Nabi kata apa? Apabila datangnya bicara tentang neraka, maka mulut tu jangan lekang. Mulut tu jangan lekang kecuali sebut memanjang. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Datang ustaz, datang penceramah, bincang bab neraka, bicara bab neraka, tu sebut na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Tak nak. Sebab kaedah mudahnya ialah sesaat seseorang itu masuk neraka, menghapuskan seluruh nikmat yang dikecapi atas muka bumi. Ayuh tampilkan di hadapan kita. Bawa datang ke surah Nurul Muttaqin seorang yang hidup sampai 100 tahun. Terpacak di hadapan kita. Dalam tempoh 100 tahun yang dia hidup, dia tenggelam lemas dalam 1000 nikmat. Nak makan apa, semua dapat. Nak minum apa, semua dapat. Nak pakai apa, semua dapat. Dia dah yang paling segala-galanya. Paling kaya pun dia. Paling cerdik pun dia. Paling ternama pun dia. Paling terhormat pun dia. Paling berpengaruh pun dia. Paling cerdik pun dia. Segala-galanya. Tiba-tiba na'udzubillah, orang inilah akhirat kelak. Tak lama. Sesaat. Selayang pandang, sekapu sirih. Masuk neraka, menghapuskan nilai 100 tahun yang tenggelam tepu dengan nikmat. A'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah diri kami, pasangan kami, anak-anak kami, kaum keluarga kami, daripada api neraka Engkau. Jauhilah ia daripada membelenggu hidup kami. Sebaliknya, wahai Allah, posisilah diri kami menjadi ahlu jannah, ahli syurga. Biarpun ibadah kami tak seberapa, tauhid kami kadang-kadang kendur dan longgar, tetapi kami yakin, wahai Allah, keampunan Engkau jauh lebih luas daripada kekerasan dan intiqam, balas dendam Engkau terhadap kami. Justru, wahai Allah, kami bersimpuh di hadapan Engkau. Kiranya ampunlah seluruh dosa-dosa kami yang kami tidak pandai menyusun taubat kepada Engkau. Maaflah segala akan seluruh kata-kata kami yang kami gagal menyusunkan ia menjadi buah-buah zikir kepada Engkau. Maaflah atas seluruh perbuatan kami yang kami gagal kerahkan ia menjadi sebuah ibadah yang paling ikhlas dan tulus kepada Engkau. Rabb, lihatlah atas kekurangan kami sebagai hamba yang sentiasa memperbaiki diri. Bimbinglah kami bergerak ke satu garis dengan Engkau semakin taat dan dengan manusia semakin bermanfaat.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.